Saya hari ini 10 Ogos pada pagi ini saya telah hantar surat perletakan jawatan sebagai ahli DAP, pengurusi Parti Tindakan DAP Cawangan Taman Caileng itu kepada saudara Anthony Loke Sifuk. Pagi ini saya hantar pukul 8.24 pagi. Ini surat kepada saudara Anthony Loke. Kenapa saya meletakkan keahlian DAP? So, saudara biarkan saya bacalah supaya biasanya saya tak ikut teks, tapi hari ini saya perlu ikut teks supaya dia tidak disalah faham, tidak ada pengiktiraan, tidak ada bermakna yang lain. Okay. Saya ingin maklumkan kepada pihak media dan rakan-rakan bahawa saya terpaksa mengambil keputusan yang paling sukar dalam lebih daripada 15 tahun penglibatan politik saya. Selepas berunding secara mendalam dengan ahli keluarga dan rakan-rakan yang rapat, saya telah memutuskan untuk melepaskan keahlian saya daripada parti DAP yang saya sertai 18 tahun lalu pada tahun 2005. Semalam pada pagi ini, saya telah mengantar surat peletakan jawatan kepada saudara Anthony Loke Sifuk, Setiausaha Agung DAP, dan saudara Chow Pan Yao, pengurusi DAP Pulau Pinang, seperti mana saya tunjukkan tadi. Sebelum saya meletak jawatan, saya adalah pengurusi parti DAP Cawangan Taman Caileng dan timbalan pengurusi jawatan kuasa parti DAP Negeri Pulau Pinang. Selepas saya memenangi kerusi Parlimen Batu Kawan dan kerusi Dun Prai semasa PRU pada tahun 2008, saya dilantik sebagai timbalan Ketua Menteri 2 Pulau Pinang. Saya berkhidmat sebagai timbalan Ketua Menteri selama 15 tahun, iaitu selama 3 penggal. Saya telah digugurkan pada 18 Julai 2023 dari bertanding dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Parti mempunyai hak untuk menggugurkan saya dan 5 adun yang lain, namun alasan yang diberikan iaitu proses ataupun rejuvenasi. Tetapi apa yang sebenarnya berlaku adalah penyingkiran politik ataupun political purge. Saya boleh faham mengapa pemimpin kanan digugurkan, tetapi bukanlah mengapa calon-calon muda ada digugurkan. Parti DAP telah memaklumkan bahawa saya akan digugurkan selepas keputusan dibuat pada 18 Julai 2023. Tiada sebab mengapa 3 calon seperti Yeo Soon Hin, Sun Lip Chi dan Satish Mulyadi adalah digugurkan. 2 daripada ahli exco dan 2 seorang lagi adun telah berkhidmat baik kepada parti dan kerajaan negeri. Ini bukanlah proses rejuvenasi atau pemulihan parti, tetapi penyingkiran ataupun purge untuk mengenepikan mereka yang dilihat atau dibayangkan sebagai penyokong kepada penyandang jawatan Ketua Menteri iaitu Chow Pan Yao. Chow mungkin telah dilantik semula sebagai Ketua Menteri, tetapi beliau tidak mempunyai sokongan dan dalam barisan calon-calon DAP negeri sekarang. Ada kemungkinan Chow Pan Yao tidak akan memegang jawatan Ketua Menteri untuk tempoh yang penuhnya walaupun telah diberi jaminan oleh pemimpin parti peringkat nasional. Tindakan pengingkiran yang serong ini telah disokong oleh para pemimpin di peringkat nasional. Individu yang terkenal dengan gelaran Maharaja adalah punca krisis kepada krisis yang sedang berlaku di DAP Pulau Pinang. Kepimpinan parti itu di peringkat kebangsaan nampaknya bergantung kepada individu ini yang digelar Maharaja. Ini bukan konsep saya yang ciptakan. Ini konsep diciptakan oleh saudara Satish. Bukan saya tiru sini ya. Senarai calon yang dikemukakan oleh Chow
selaku Ketua Jawatan Kuasa Negeri dengan 5 keahlian telah diketepikan. Terdapat beberapa pemimpin yang baik dalam DAP tetapi kemerosotan ke arah politik yang kurang bermutu dan sikap akur kepada kepimpinan tinggi nampaknya tidak dapat dielakkan. Tidaklah heranlah DAP sifatkan sebagai parti yang mengambil haluan seperti parti MCA atau MIC. Sejak beberapa tahun kebelakang ini, banyak kompromi telah dibuat di mana ianya telah mengenepikan dan mengurangkan perjuangan parti. Kita dapat lihat bahawa setengah pemimpin parti seolah-olah hanya mengutamakan kuasa dan jawatan di sandang. DAP yang saya ketahui suatu ketika dahulu, semasa saya menyertai ini tahun 2005 tidak lagi wujud. Keputusan untuk meninggalkan DAP adalah satu keputusan yang sukar. Saya perlu memikirkan beberapa kali sebelum saya buat keputusan ini yang nampaknya dahsyat. Saya telah mengaitkan diri saya dengan parti itu semasa saya berkhidmat di Universiti Kebangsaan Malaysia lebih lama sebelum saya menyertai parti DAP secara langsung pada tahun 2005. Parti ini bukanlah satu parti yang dikenali pada zaman tersebut. Parti ini semakin kurang menghargai perbezaan pendapat dan sikap keterbukaan dari dalaman parti. Mereka yang bersuara menentang kerajaan dipandang sebagai pengacau dan pengganggu. Beberapa bulan lalu, kepimpinan parti menjauhkan diri daripada kenyataan saya apabila saya membangkitkan isu kekurangan penyertaan kaum bukan Melayu dalam perkhidmatan awam negara. Malah kenyataan saya dianggap sebagai memudaratkan kerajaan perpaduan yang baru ditubuhkan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim sendiri menolak kenyataan saya sebagai kenyataan peribadi. Saya berumur 74 tahun sekarang, nampaknya sehat juga. Saya mungkin dipanggil anggur masam, sour grape, kerana berhenti menjadi ahli parti oleh kerana tidak dapat tempat sebagai peluang calon. Tetapi saya tidak mempunyai pilihan lain mengambil keputusan mutlak untuk melakarkan haluan politik saya pada masa hadapan. Seperti yang saya katakan, menggugurkan saya bukanlah suatu isu, tetapi isu adalah cara saya dan calon lain digugurkan, iaitu suatu collateral damage di mana saudara David yang dicalonkan sebagai senator beberapa bulan lepas disingkirkan oleh pusat. Ini adalah calon kerajaan negeri yang disokong oleh kerajaan negeri, calon senator, tapi digugurkan, tidak diluluskan oleh pusat. Satish Mulyandi, seorang YB, bekas YB yang sangat aktif, tapi digugurkan semata-mata mereka berhaluan sama saya, ataupun mereka adalah pengikut atau pembantu saya dalam proses politik. Mereka yang lantang berhujah, mereka yang kuat memperjuangkan hak rakyat diketepikan tampil di mana mereka membawa orang luar, pemaju, bekas pemaju, yang tidak kena mengena dan perkhidmatan kepada rakyat dapat diturunkan di Pride, dan seorang lain yang dapat diturunkan di bahagian dalam. Jadi apalah politik parti ini? Dengan meletak jawatan dari DAP, saya berharap dapat berfungsi dalam persekitaran politik yang luas tanpa kekangan yang wujud kepada ahli sebuah parti atau organisasi politik. Saya sedar bahawa saya mungkin tidak akan mempunyai tempat dalam DAP lagi pada masa depan. Saya perlu berani membuat beberapa rancangan tentang peranan saya dalam arena politik Malaysia secara menyeluruh. Saya akan terus berjuang untuk menentang keadilan, diskriminasi dan penindasan terhadap semua rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa ataupun agama mereka.